الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا ووسيلتنا إلى ربنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار، وعلى آله وأصحابه الأطهار، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا عزيز يا غفار. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم بيننا وبين الله، بيننا وبين عباد الله. نستغفر الله لكل ما يعلمه الله، ظاهرا وباطنا، قولا وفعلا، حسا ومعنى، لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولذرياتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، من تقدم منهم ومن مضى ومن هو آت من يومنا هذا إلى يوم الميقات. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا مع المسجد صالحيات. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mulia segala puji bagi Allah kerana kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik tahmid bagi Allah kerana kita semua masih hidup di dunia ini di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat Allah di dalam majlis ilmu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur kita, semua waktu kita sentiasa berada di dalam rahmah Allah Subhanahu wa taala, sentiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melihara kita semua daripada perkara yang menjauhkan kita daripada rahmatnya di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri kita kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, pada hari ini yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ahad pertama di bulan Rajab. Inilah Ahad yang pertama, tapi hari yang kedua. Ahad yang pertama tapi hari yang kedua. Masya Allah, sudah dekat dengan bulan Ramadan, sudah dekat, tak lama lagi kita bertemu insya-Allah taala dengan bulan yang diberkati oleh Allah, dimuliai oleh Allah. Tetamu Allah Subhanahu wa taala ialah bulan Ramadan. Syahrul ummati, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bulan Ramadan ialah bulan umatku. Maknanya hadiah Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan perkara yang sunat pahalanya seumpama wajib. Banyak berkat di bulan ini, bulan Rajab dan bulan Syaban. Di antara doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa ihfazna min al-ma'asi wal atham bi rahmatika ya karim ya 'allam. Tapi tuan-tuan, yang mustahab macam mana keadaan kita di dalam bulan ini? Sudah 2 hari. Berapa banyak kita sudah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa makna bulan Rajab? Bulan Rajab ini satu bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bulan yang dimuliai oleh Allah, seperti
mana Allah berfirman di dalam surah At-Taubah, "Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillahi wa ma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Inilah wasiat daripada Allah untuk kita wahai umat Rasulullah. Semua bulan-bulan itu bukan sama. Tak sama. Mesti ada beza. Manusia semua, kita semua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada muslim atau kafir, lelaki atau perempuan, kita semua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi semua manusia tak sama. Tak sama. Sebahagian daripada mereka anbiya, sebahagian daripada mereka rasul, sedangkan mereka manusia. Tapi derajat mereka lain. Ada lelaki, ada perempuan, ada awliya, ada orang biasa, ada muslim, ada kafir. Hari-hari, malam-malam juga, atau bulan-bulan itu juga sama. Ada yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang biasa. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah, kalau tidak ada, tuan-tuan, tak perlu kita dengar hadis tentang fadilah raja, tak perlu, biarkan, tutup. Kita sudah pening kepala. Macam-macam kita dengar. Biarkan kita datang bertemu dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada tentang fadilah rajab, melainkan ayat ini cukup bagi orang yang berakal. Yang berakal, bukan macam dinding atau macam tiang. Quran, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, tak perlu kita semua faham. Inna 'iddatash syuhur ini perkataan yang jam', banyak, bulan-bulan. Semua bulan-bulan itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala berapa banyak? 12 syahran, 12 bulan. Sahaja sama ya Allah. Tunggu. Minha apa nama? Daripada di antaranya daripadanya arba'atun hurum, 4 bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini spesial. Lain, tak sama. Main ayat 12 bulan, tapi ada 4 bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak buat apa dengan Allah? Ini pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, macam manusia. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, makhluk yang mulia di sisi Allah, sebaik-baik makhluk di sisi Allah. Sedangkan Rasulullah manusia. In huwa illa basharun mithlukum yuha ilaih. Apa beza di antara kita dan Rasulullah? Basharun mithlukum, seorang seumpama kalian. Tapi apa beza di antara kita dan Rasulullah? Yuha ilaih, wahyu. Dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga 12 bulan, ada 4 bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minha, daripadanya atau di antaranya arba'atun hurum, 4 bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sampai sini Allah? Ada lagi. Apa yang perlu kita buat di dalam bulan Rajab? Sebab sangat sedih bila dengar berapa orang cakap bulan Rajab macam bulan biasa. Biasa, tidak ada kelebihan. Apa ini? Makna Allah, makna kalam Allah tak benar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Minha arba'atun fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu zalimi dirimu kamu di dalam bulan-bulan tersebut, 4 bulan. Kita tak boleh zalimi diri kita di dalam apa bulan. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala fokus di atas 4 bulan ini? Fala tadhlimu fihinna, janganlah kamu zalimi dirimu di dalam 4 bulan tersebut. Maknanya hormatnya lagi tinggi, lagi hebat. Sebab rahmat Allah lagi dekat juga. Perkataan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala juga dekat. Contohnya, kalau seorang melakukan maksiat di sini, dosanya bukan macam di Makkah atau di Madinah atau di Masjidil Aqsa. Lain. Kenapa? Sebab tempat itu tempat yang suci, yang lagi hebat. Semua tempat insya-Allah suci. Nabi SAW bersabda dalam hadis lain, "Ju'ilat liyal ardu masjidan." Semua tanah bumi semua masjid suci. Tapi di sana lagi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tuan-tuan, puan-puan, mari kita sama-sama muhasabah diri kita. Di dalam bulan ini yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita baru berada di hari kedua daripada bulan Rajab. Berapa banyak kita sudah beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa banyak kita sudah baca daripada Al-Quran? Berapa banyak kita sudah salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ataupun hari-hari malam-malam berlalu tanpa kita tahu buat apa di dalamnya. Hari Rajab macam hari Dzulqa'dah atau macam hari Jumadil Awal, Jumadil Akhir, sama, tidak ada beza. Jangan tuan-tuan, puan-puan. Inilah ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah nasihat Allah untuk kita. Wasiat Allah pada kita semua. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maknanya janganlah menjadikan bulan ini seperti bulan biasa. Buatlah banyak ibadah di dalamnya. Buatlah banyak istighfar di dalamnya. Di antara sunnah salaf salih radhiyallahu anhu ardhahum, disunahkan baca banyak istighfar di dalam bulan Rajab. Rajab syahrul istighfar, Sya'ban syahrul salat ala Nabi SAW, Ramadan syahrul qiraatul Quran. Kenapa kita banyak beristighfar di dalam bulan Rajab? Kerana ayat istighfar itu diturunkan atas Nabi Muhammad SAW di bulan Rajab. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. Ayat tersebut diturunkan bila? Di bulan Rajab, ayat istighfar. Inilah wasiat Allah Subhanahu Wa Taala. Hiduplah sunnah Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan ini. Sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya di bulan ini yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita bersedia untuk bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, Inna Allah la yaktubu makna hadis, la yaktubu su'ada'a fihi qabla an yudkhiluhu. Orang yang berjaya, Allah menuliskan nama mereka sebelum mereka bertemu dengan bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan sampai, Allah sudah tulis siapa yang berjaya, siapa yang rugi. Hadis sahih. Daripada sekarang, buatlah banyak niat, buatlah banyak amal saleh supaya Allah menuliskan nama kamu daripada kalangan orang yang berjaya di bulan Ramadan sebelum bulan Ramadan sampai. Sebelum bulan Ramadan sampai, dia sudah bersedia daripada sekarang beristighfar. Istighfar ini, tuan-tuan puan-puan, seumpama mesin hati, jiwa. Macam mesin baju, ada mesin baju kan? Untuk apa? Untuk cuci. Juga istighfar itu mesin jiwa, hati. Nak hati kamu terang, bersih, penuh dengan perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa beristighfar. Sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu. Buat salah, bertaubatlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu. Senang. Jangan menjadikan hatimu kotor. Kita biasa jaga pakaian kita. Sebelum kita pakai, kita tengok ada apa belakang depan. Untuk apa? Kenapa pakai biasa? Nak tengok nanti jumpa orang macam mana, malu kan? Khususnya kalau hari raya, kalau majlis kahwin, kalau jumpa orang besar, tengok sebelah kanan, sebelah kiri, pusing, seakan-akan dia main zamin. Tengok ni, lepas tu pusing ni, tengok. Okey, baru dia pakai pakaian tersebut. Kenapa? Pakailah. Kalau tak najis, tidak ada masalah. Mana boleh. Tengok dia busuk betul-betul, dah. Hari-hari sebelum dia pakai satu pakaian, mesti dia tengok. Atau dia mesti tanya, sudah tanya isterinya atau anaknya, sudah basuh pakaian ini atau belum? Sudah nampak tak kusuk tak? Tak lupa ya, okey. Tapi ada orang hari-hari atau sudah 1 bulan, 2 bulan tak pernah dia tengok kepada, atau tak pernah dia mata kepada pakaian jiwanya, pada pakaian hatinya, tak pernah tengok macam mana pakaian hatinya. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Allah
Walibas pakaian. Walibas taqwa, pakaian takwa ialah sebaik-baik pakaian. Macam mana kita boleh pakai pakaian takwa? Pernah kita nak pergi ke pasar tengok ada pakaian yang bernama takwa? Kita pernah beli baju Melayu ke ataupun baju semua ada. Tapi pernah kita nampak tulis pakaian takwa, jubah takwa? Tak ada. Pakaian itu tidak nampak, tidak dilihat. Pakaian itu lain. Tapi Allah berfirman dalam Al-Quran, walibasut taqwa. Walibasut taqwa. Sebelum pakaian ini Allah sedang menceritakan tentang pakaian badan yang biasa. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum. Wahai anak Adam, kami telah berikan kepada kamu pakaian yang menutup aurat kamu. Lepas itu Allah berfirman, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa dan kami menurunkan kepada kamu satu pakaian yang lain. Libas yang bernama libasut taqwa, pakaian takwa. Mana yang lebih afdal ya Rab? Mana yang lebih baik ya Rab? Mana yang lebih mahal ya Rab? Walibasut taqwa dzalika khair. Lebih baik. Pakaian itu lebih baik. Pakaian jiwa, hati. Sucilah pakaian itu, tuan-tuan puan-puan. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innal iman la yasda kama yasda al-hadid. Iman kita dia jadi macam pakaian, dia akan kotor. Macam mana kita boleh bersihkannya? Beristighfar, dengan istighfar. Istighfar. Sebelum bangun daripada tidur, sebelum keluar daripada rumah, seperti mana tuan puan sudah jaga pakaian yang zahir, tengok macam mana pakaian batin. Pakaian zahir ini untuk mata manusia, tapi pakaian batin untuk mata Allah yang maha mulia. Allah tak pernah mata kepada wajah kita, pakaian kita tak. Allah tengok pakaian yang kita tak pernah buat satu pakaian yang khusus lillahi ta'ala, nak bertemu dengan Allah. Sentiasa kita pakai pakaian untuk manusia. Tengok hari raya, kahwin, majlis, jumpa orang, jumpa kawan, jaga pakaian itu. Nak tengok, kalau jumpa orang lain, nak tengok, nanti orang tengok ini pakaian saya, pakaian yang biasa, tak boleh. Nak tengok pakaian yang mahal. Tengok macam Allah, sampai bila macam ni? Kematian sudah dekat, kita masih sibuk dengan manusia. Masih sibuk dengan manusia. Pakaian ini sesuai, tak sesuai, ini mahal, ini tak mahal, ini nanti orang Allah. Ini kepala betul. Bila kita boleh jaga pakaian Allah subhanahu wa ta'ala, bila kita boleh rasa macam ini dengan Allah, maknanya Allah lagi hina daripada astaghfirullahaladzim. Kita jaga mata orang, tapi tak jaga mata Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jaga perasaan orang manusia yang tak boleh tambah 1 minit di dalam umur kita. Tak boleh tambah 1 ringgit di dalam rezeki kita. Tak boleh. Bila Israel sakarat maut sudah datang, tak boleh buat apa-apa untuk kita. Tapi kita hari-hari sibuk dengan manusia. Ini orang cakap macam ni, orang macam ni, orang misi saya macam ni, orang nyam. Matilah cepat. Matilah teriak. Habis tak kalau tak. Macam mana Allah? Bulan Rajab, kita di bulan Rajab, rahmat Allah sudah dekat dengan kita, tuan-tuan puan-puan. Lagi dekat bila kita bertemu dengan bulan Syaban. Kita di dalamnya, dalam rahmat Allah, bila kita sudah berada di bulan Ramadan. Sekarang sudah dekat dengan kita. Sentiasa rahmat Allah dengan kita. Khususnya di bulan Rajab, seperti mana kita baca tadi dalam surah At-Taubah. Baik tuan-tuan puan-puan, istighfar itu ataupun pakaian hati itu boleh kita mencarinya di dalam bulan Rajab. Istighfar itu pakaian hati, jiwa. Sucilah jiwamu sebelum bertemu dengan bulan Syaban dan bulan Ramadan. Beristighfar paling kurang 1 hari 70 kali. Paling kurang 70 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, ataupun Rabbighfirli warhamni wa tub alaih, Rabbighfirli warhamni wa tub alaih, Rabbighfirli warhamni wa tub alaih, sebanyak 70 kali. Paling kurang 1 hari. Rabbighfirli warhamni wa tub alaih ataupun astaghfirullahaladzim
wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Inilah amalan salaf salih radhiyallahu anhum wa ardahum. Di negara Arab, setiap masjid selepas salat Isya ada satu suara, semua masjid, Rabbighfirli warhamni wa tub alaihi, Rabbighfirli warhamni wa tub alaihi, sebanyak 70 kali. Sebab bila jamaah, bila ramai-ramai, yang lupa kita boleh ingatkan dia, yang lupa ataupun yang jahil dia boleh belajar. Bukan maknanya kita buat satu bid'ah atau tak. Bukan semua orang alim, bukan semua orang ingat, bukan semua orang tahu kita sudah berada di bulan Rajab. Kita buat cara ini untuk apa? Untuk mengingatkan mereka yang tak ingat ataupun yang lupa ataupun yang tak tahu. Tapi subhanallah, sama ada juga. Ada orang yang nak mengingatkan mereka dengan rahmat Allah, tapi ada orang yang nak menjauhkan mereka daripada rahmat Allah. Bid'ah, syirik, kufur, tak boleh. Apa? Habis. Apa kita buat apa? Astaghfirullahaladzim, tak boleh. Apa bid'ah, apa syirik, apa kufur? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita semua hebat, tuan-tuan, puan-puan. Saya yakin tidak ada seorang yang jahil. Saya yakin orang yang paling jahil di dalam majlis ini ialah saya. Saya yakin semua tuan-tuan, puan-puan tahu, faham. Tapi kadang-kadang seorang tak, dia banyak hormat orang, tak nak cakap. Saya yakin apa yang kalau saya cakap salah, semua orang tahu. Semua tahu. Sahaja kita buat majlis ini supaya kita dapat rahmat Allah, seperti mana Allah berfirman dalam surah Al-Asr, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sahaja. Bukan saya duduk sini sebagai seorang alim atau tak. Saya yakin tuan-tuan puan-puan lagi hebat daripada saya. Setiap hari dalam majlis ilmu, setiap hari bertemu dengan guru, setiap hari, Masya Allah. Tapi semoga Allah menjadikan kita daripada kalangan orang yang beriman dan wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Orang yang nasihati, itu sahaja. Ingati sahaja supaya kita dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semua sudah tahu, sudah faham, tak perlu seorang memberikan ingatan kepada kita sudah tahu perkara yang baik yang mendekatkan diri kita kepada Allah, dan perkara yang haram yang menjauhkan kita daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita sama-sama beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon maaf daripada Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya di bulan Rajab ini yang diberkati, yang dihormati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti mana Allah berfirman. Marilah kita sama-sama insya-Allah pasang niat yang banyak, niat yang baik sebelum kita bertemu dengan bulan Syaban daripada sekarang insya-Allah ta'ala. Dalam bulan Rajab yang biasa baca 30 juz dalam sebulan, bulan ini 2 kali. Katakanlah 2 kali. Orang yang biasa 2 kali, buatlah 3 kali di bulan Rajab. Supaya kita sudah berada di bulan Ramadan sudah biasa. Setiap hari insya-Allah kita akan baca satu juz haji malula. Satu juz satu khatam. Satu juz sekarang bulan Rajab. Bulan Rajab satu hari 1 juz. Dan bulan Ramadan insya-Allah 1 hari 1 khatam 30 juz insya-Allah ta'ala. Pasanglah niat, tak rugi. Kalau dapat alhamdulillah, tak dapat pahala. Niyatul mu'min khairun min 'amal. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat seorang mukmin lebih baik daripada perbuatannya. Kalau sudah ada niat yang baik, insya-Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkati kita di bulan Rajab dan Sya'ban, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyangka umur kita sehingga kita bertemu dengan bulan Ramadan. Amin Allahumma amin birahmatika ya arhamar rahimin. Selalu mukaddimah Ustaz Abdullah banyak sangat. Ini baru satu mukaddimah, tapi mudah-mudahan insya-Allah kita dapat faedah daripada mukaddimah tersebut insya-Allah ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan kita insya-Allah ta'ala bersama Imam Al-Ghazali atau kelas kita insya-Allah ta'ala pada malam ini dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Bidayatul Hidayah. Masih kita cara wuduk Nabi Muhammad SAW, macam mana cara wuduk Nabi Muhammad, atau macam mana wuduk yang sempurna. Wuduk yang sempurna. Minggu sudah, 2 minggu sudah kita sudah tahu cara takbal macam mana. Hari ini insya-Allah muka surah 36 daripada kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian engkau sapu kedua telingamu, luar dan dalam, dengan air yang baru, yakni bukan air yang berbaki di tangan selepas menyapu kepala,
dan masukkanlah kedua telunjukmu ke dalam dua lubang telingamu, maka engkau sambungkan bahagian luar dengan ibu jari dan baca olehmu ketika itu, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni minal ladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah ma'al abrar. Bermaksud, ya Allah, jadikanlah aku daripada hamba-Mu yang mendengar sesuatu perkataan, lalu mereka mengikuti yang baik-baik daripadanya. Ya Allah, perdengarkanlah aku akan suara pemanggil syurga di dalam syurga bersama dengan orang-orang yang baik. Kemudian, sapulah tengkukmu dan baca olehmu, Allahumma fukka wa raqabati minan nar wa a'udzu bika minas salasil wal aghlal. Maksudnya, ya Allah, merdekakanlah, yakni bebaskanlah tengkukku ini daripada api neraka, dan aku berlindung denganmu daripada segala rantai dan belenggu, yakni di dalam api neraka. Kemudian, amin, 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 ya Allah. Baik, inilah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau di antara sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW semasa baginda berwudu. Seperti mana kita sudah belajar, sunnah Rasulullah SAW semasa Rasulullah SAW berwudu terbagi kepada tiga bahagian. Bahagian yang pertama sunnah sebelum wudu. Bahagian yang kedua semasa wudu. Inilah satu sunnah ketika seorang sedang mengambil wudu. Lepas tu bahagian ketiga sunnah Nabi SAW selepas wudu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian engkau sapu setelah kamu sudah sapu kepala, disunahkan sapu dua telinga. Caranya macam mana? Ada cara yang khusus? Ada. Tapi kalau seorang nak sapunya ataupun nak sucinya dengan apa-apa cara, tidak ada masalah. Tapi kalau nak ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak wudu seperti wudu Nabi Muhammad SAW, ikutlah cara ini yang berada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kalau seorang nak sapu telinganya dengan jari ini yang kecil macam ni, kemudian macam ni, tidak ada masalah. Atau dengan jari ini yang panjang, dia kata nak masuk dalam pun tidak ada masalah. Bahkan kalau dia nak sapunya atau nak sucinya dengan benda yang lain, contohnya tisu ke ataupun kain ke, tidak ada masalah juga. Dia akan dapat fadilah sunnah suci telinga, tapi tak dapat fadilah caranya. Cara itu lain. Betul tuan-tuan, puan-puan. Suci anggota itu, bala ke ataupun telinga ke, tangan ke, semua itu sunnah. Dan cara yang khusus juga sunnah. Maknanya dapat fadilah yang lain. Caranya macam mana? Masukkanlah Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian kau sapu kedua telingamu, luar dan dalam. Luar mana? Yang luar ini. Ini yang dalam. Ini yang luar. Apa namanya? Belakang telinga. Ini luar. Jadi sunahkan semua dengan air yang baru, bukan air yang masih. Dia kata seorang dia kata dua tangan saya masih basah. Boleh mengambil air ini untuk telinga? Mubazir, tak perlu mubazir. Boleh air ini untuk telinga? Tak. Ambillah air yang baru. Yang baru. Bukan air yang berpakai di tangan selepas yang mubazir atau sebelumnya. Mesti air yang khusus. Dan ini caranya. Macam mana caranya? Dan masukkanlah kedua telunjukmu ini. Kalau dia nak masuk ini, tidak ada masalah. Tapi sunnah namanya as-sabbabah, idkhalus sabbabatain. Ini sabbabah, satu. Kedua sabbabatain, dua telunjuk dalam ini. Bila dia sedang mengambil air yang khusus, buat macam ini yang pertama. Tengok macam ni. Dua jari yang bebas. Ibu jari dan bahu yang bebas. Tapi yang tiga lagi kena tahan macam ni. Ini yang pertama. Setelah kita sudah mengambil air macam ni, kemudian terus buat macam ni.
Buat macam ni. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, dan masukkanlah kedua telunjuk muka dalam dua lubang telingamu. Macam ni. Masuk dalam, bukan masuk betul-betul kuat habis nanti. Ada orang nak masuk terus tak kena sikit je. Tak masuk dalam. Dia kata tengok subhanallah tuan-tuan puan-puan. Benda yang kotor itu dekat mana? Kalau kita tengok luar tak ada apa-apa, tapi dalam mungkin kita jumpa, kan? Dalam mungkin kita jumpa kalau kita guna itu mungkin. Tapi subhanallah, inilah syariat Allah. Seakan-akan Allah berkata, kamu sebagai seorang hamba, buatlah ikut kemampuan kamu, yang lain saya akan uruskan. Sahal. Masukkan sedikit je macam ni. Kemudian ke dalam dua lubang telingamu. Maka engkau sapukan bahagian luar. Bahagian luar dengan apa? Ibu jari macam ni. Tengok ini. Kemudian masuk di luar ini macam ni. Bukan macam ni. Ini macam ni. Macam ni. Habis hingga atas ni. Maknanya air di dalam telunjukmu untuk dalam, air yang berada di dalam ibu jari untuk luar, bahagian luar macam ni. Tapi ada orang bila jaga macam ni, belakang tak jaga, tak sampai, tak buka. Mungkin sudah lama tak buka sehingga boleh pegang. Lama tak jaga, buat macam ni saja. Ini untuk yang hujung ni saja. Betul ni macam ni, biarkan ini nampak macam ni. Kerana Rasulullah, kerana sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan ingatlah ketika kita tuan-tuan sucikan telinga, ingatlah Nabi Muhammad SAW, sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya buat ini kerana saya cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kerana saya suka Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita tak tahu apakah rahsianya, di antara rahsianya ilmu modern sekarang. Di antaranya dia kata orang yang sapu belakang telinganya, dengarannya dia makin kuat. Sekarang kita tengok, saya pernah nampak orang bukan Muslim, bila dia buat riyadhah waktu bayi, dia buat macam ni pun untuk telinganya, buat macam ni saja. Betul, bila saya tanya dia kenapa buat macam ni, untuk apa? Badan boleh untuk badan. Dia kata untuk dengar, kalau buat macam ni, dengar saya makin kuat. Khususnya kalau saya makin tua. Kalau saya makin tua, dengar saya makin kuat. Sebab dia bila selalu kita sucinya atau buat riyadhah untuknya, bukan al-uruq. Orangnya dia kuat. Bila dia makin tua, tapi orangnya makin kuat, dia boleh dengar. Tapi bila kadang-kadang seorang dia baru 23-20 tahun, kalau nak cakap dengan dia kena azan di sisinya, tak akan dengar. Tapi ada orang subhanallah sudah tua, sudah berumur, jauh. Kadang-kadang cakap dengan diri sendiri. Cakap apa? Tak apa tuan, saya cakap dengan diri sendiri. Dengar, masya-Allah, subhanallah. Seperti mana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, "Hafidnaha fi as-sighar." Kami bila beliau ditanya, kita tengok pada seluruh anggota badan beliau, tapi semua masya-Allah makin kuat. Mata, giginya, telinganya semua. Jawab beliau, Sayyidina Imam Syafi'i, "Hafidnaha fi as-sighar." Kami peliharanya semasa kita kecil. Dari kecil kita sudah ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Fahafidhaha Allah lana fil kibar. Maka Allah meliharanya untuk kita semasa kita sudah tua. Jagalah sunnah Nabi Muhammad SAW dan buatlah banyak niat. Bukan sahaja suci, tak. Buat banyak niat. Niat di antara niat saya tak nak bila saya sudah tua tak dengar. Nak Allah kuatkan dengaran saya. Bila nak wudu ataupun untuk mata, nak Allah kuatkan
mata saya. Bukan bila sudah tua nanti tak dengar tak. Dan juga ya Allah, saya buat macam ni juga nak dengar Al-Quran, nak dengar kulliyah, tazkirah dan sebagainya. Itu tanya niat, Allah akan bagi. Kenapa? Sebab Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhun bi ma syaa. Terbuka. Nak apa lagi? Pernah tak seorang jumpa seorang lepas bagi kamu cash ya? Apa nama? Bukan cash, cek. Tulis apa yang kamu nak? Apa namanya? Cek. Cek kosong. Tulis nak berapa? Ada? Pernah? Ada? Tapi Allah bagi sekarang. Dalam hadis sahih. Nak apa daripada Allah? Satu sahaja. Melalui hati. Nabi SAW bersabda, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhun bima syaa. Ambillah. Aku di sisi sangkaan hambaku. Takdirku ikut sangkaan hambaku. Falyadhun bi, maka hendaklah dia nyangka dengan aku apa yang dia nak. Takkanlah baik dapat kebaikan daripada Allah. Takkan buruk dapat buruk. Baru 2 hari sudah, 3 hari sudah. 3 hari sudah buat kuliah. Terasa saya bagi hadis ini pada tuan-tuan puan-puan yang ada dalam majlis. Terasa ada seorang, dia kata saya takut. Saya kata takut daripada apa? Dia kata daripada kematian. Saya kata apa kematian? Kenapa kita takut? Tak, seronok. Seorang nak mati seronok, tak takut. Kematian itu, maut itu macam tidur. Nabi SAW bersabda, innakum satamutun kama tanamun. Sesungguhnya kamu akan mati seperti mana kamu tidur. Kenapa kita takut? Takut bila seorang nak tidur, bila dia sudah katakan seronok kan? Bila dia nak tidur, dia suka atau tak suka? Suka tidur. Suka tidur. Kematian itu macam tidur. Sama. Seronok sangat. Yang tak percaya cubalah. Kita tengok macam mana. Lepas tu ada seorang, dia cakap, dia kata, Ustaz, kita tak takut maut. Dia kata kita tak takut maut. Kita takut apa yang berlaku setelahnya. Apa yang setelahnya? Dia kata takut azab Allah. Saya kata jangan cakap macam ni. Sangka baik dengan Allah. Allah sangat baik tuan-tuan puan-puan. Allah sangat baik. Rahmat Allah lagi luas. Kenapa kita sangka buruk dengan Allah macam ni? Allah mengazabkan, tak boleh. Kenapa kita dalam majlis ini beriktikaf dalam majlis nak Allah? Janganlah buat sangka macam ni. Takut dari tak. Sangka baik dengan Allah, insya-Allah dapat lebih daripadanya, insya-Allah taala.
صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي بعثه يا أرحم الراحمين. رب اغفر لوالدي يا رب اغفر لوالدي يا رب اغفر لوالدي يا رب اغفر لوالدي رب اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم بارك لنا في ذريتنا ولا تضرهم ووفقنا وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, inilah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sucikan telinga. Kemudian Allah Muhammad dan baca olehmu ketika itu doa ini. Doa ini zikir dan doa ini susunan para ulama dan salihin. Dan doa ini masya-Allah doa yang baik. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Inilah satu niat. Satu niat semasa kita suci telinga. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Inilah tujuan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah aku daripada hamba-hambamu yang mendengar sesuatu, satu perkataan, lalu dia maknanya dia beramal dengannya. Bila dia dengar satu perkataan yang baik, satu ilmu yang baik, kemudian dia beramal dengannya. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang beriman dan amal saleh di dalam Al-Quran. Alladzina yattabi'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Di antara sifat orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah yang terbaik yang beriman kepadanya dan hari akhirat, yastami'una al-qawl, mereka mendengar perkataan. Kemudian fayattabi'una ahsana, mereka buat yang lebih baik daripadanya. Mereka dengar, kemudian buat yang terbaik, yang lebih baik daripada apa yang mereka dengar. Baik, ini satu niat juga. Satu niat. Kita minta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian niat yang kedua, Allahumma asmi'ni munadiyal jannah ma'al abrar. Ya Allah, ya Allah, dengarkanlah aku suara pemanggil syurga. Sebab pemanggil syurga itu ada seorang, yang panggil neraka juga ada satu malaikat. Ada orang bila panggil syurga itu tak akan dengar suaranya malaikat ahli syurga. Malaikat ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi baliknya juga ada seorang yang manggil mereka ke neraka wal-'iyadzu billahi ta'ala. Kita memohon Allah menjadikan kita daripada kalangan orang yang dengar panggilan yang baik. Syurga Allah. Ya ahlal jannah udkhulu la khaufun 'alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Sebenarnya panggilan ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya ahlal jannah wa ya ahli syurga udkhulul jannah. Masukkan kamu ke syurga. La khaufun 'alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Tak akan rasa takut hari ini dan tak akan rasa sedih. Daripada hari itu tak akan rasa takut, tak akan rasa sedih. Dalam kehidupan yang begitu hebat. Semoga Allah menjadikan kita semua daripada kalangan mereka. Amin. Allahumma amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'al abrar, bersama orang yang baik. Al-abrar itu satu tempat orang abrar, orang yang baik di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada satu tempat yang khusus. Kiram al-bararah. Al-kiram al-bararah. Bararah jam' abrar, orang yang ramai, yang abrar yang baik. Semoga Allah menjadikan kita daripada mereka insya-Allah. Kemudian setelah kita sucikan telinga kita, ada berapa cara untuknya? Ada berapa cara untuknya? Disunahkan paling kurang 3 kali sahaja. 3 kali selepas malam. Tapi ada kaul yang kedua disunahkan 12 kali. 12 kali untuk 2 telinga. Macam mana? Dia kata kali yang pertama bersama muka. Semasa kita basuh muka, ambillah 2 telinga. Jadi 3 kali. Semasa kita sapu muka, buat macam ni. Muka dan ambillah 2 telinga. Al-ghurrah wa tahjil, ambillah lebih daripada tempat yang wajib. Ini yang pertama. Kemudian
semasa kita sapu kepala juga ambillah telinga. Sapu kepala, kemudian telinga juga. Jadi 6. Kali ketiga telinga saja. Asing. Selepas sapu kepala ambillah telinga. Kemudian jadi 9. Ayo tak. Kemudian buang macam ni. Lepas habis ambillah air macam ni, buang macam ni. 3 kali. Jadi 12. Apa namanya? Saya lupa ni dalam bahasa Arab juga. والاستماخين صاحب الزبد قال والاستماخين بماء آخر dalam mazhab Imam Syafi'i. Walistimakhain, namanya simakhain ini ambillah air yang baru, yang lain macam ni, masuk buang macam ni 3 kali. Walistimakhain bima'in akhar, dengan air yang asing yang baru. 12. Kalau nak ikut cara yang sempurna, pernah Rasulullah SAW mengambil dengan kepala, dengan mukanya, 2 telinganya, dan ngambil dengan kepalanya, kepala 2 telinga, kemudian telinga sahaja, kemudian buat macam ni. Inilah cara Sayyidina Ali bin Abi Talib juga. Cara Sayyidina Ali bin Abi Talib. Buatlah, ikutlah cara ini walaupun sekali, walaupun 1 kali. Baik, senang. Kita tak akan buang masa. Sebab dengan muka, dengan kepala, kemudian asin, kemudian buat macam ni. Seronok. Tengok macam mana seronok. Nanti mungkin buat lebih dari badannya. Bila buat, seronok tengok. Betul. Baik. Selepas itu, kemudian sabulah, kemudian tunggu itu apa nama? Raqabah. Masihur raqabah. Ini ada khilaf di dalam di antara ulama radhiyallahu anhum ardhahum. Banyak ulama dalam mazhab Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i sendiri pun kata tidak disunahkan sabu tengkuk. Tidak disunahkan sucinya. Sebab inilah sifat orang sombong, dia kata Imam Syafi'i. Kibr, at-tanattu', min at-tanattu' wa macam itu tanattu'. Dia kata jangan buat. Tapi sunnah dalam mazhab Imam Abi Hanifah, sunnah sucinya dalam mazhab Imam Abi Hanifah. Dalil mereka ada satu dalil sahaja, tapi dalil itu pun hadis dhaif. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu warḍah. Tapi walaupun hadis dhaif, kita tak boleh buangnya. Boleh kita beramal dengannya dalam fadilatul a'mal, tentang fadilat amal. Boleh. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu warḍah qala man masaha raqabatahu 'inda al-wudu' hafizahu Allah min al-aghlal atau sallamahu Allah min al-aghlal. Barang siapa yang basuh tunggunya semasa dia berwudu, Allah menyelamatkan dia daripada api neraka. Tidak ada masalah jika kita buat ini, masya-Allah. Jika kita buat pun tidak ada salah. Tidak ada salah. Kita buat dan kita sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyelamatkan kita daripada api neraka. Sebab orang munafik akan ditarik ke neraka melalui hukum mereka. Wal iyadu billahi ta'ala. Baik. Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzu bika minas salasil wal aghlal. Ini masya-Allah satu doa yang subhanallah. Kalau Allah terima doa ini, kita sudah selamat daripada api neraka insyaallah taala. Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzu bika minas salasil wal aghlal. Ya Allah, merdekakanlah, maknanya bebaskanlah aku tungguku ini daripada api neraka, dan aku berlindung denganmu daripada segala rantai dan berlindung di dalam api neraka. Amin ya rabbal alamin, ya rabbal alamin, ya rabbal alamin. Kita tak kuat tuan-tuan puan-puan, tak akan tahan atas azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita buat sunnah ini supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu, dengan niat yang baik, dengan sangkaan yang baik, seperti mana kita dengar. Kita tak tahan sekarang tengok musim macam mana, panas. Biasa dulu bila saya datang ke sini sejuk sangat, tapi sekarang sudah kurang. Mungkin 55%.
Sudah kurang. Dulu sujud sangat. Surau yang paling sujud di seluruh Malaysia saya jumpa surau ini. Yang paling sujud di seluruh Malaysia. Tapi sekarang tengok semua sudah hilang. Kenapa? Panas. Panas. Keluar tengah hari. Jam 11. Jam 11 habis. Kalau tak ada tempat masak di dalam dapur kamu, sudah habis, keluarlah di luar. Boleh letak di atas kepala kamu seekor kambing, dia 2 minit sudah masak, insya-Allah. Insya-Allah dengan izin Allah. Panas betul. Tapi macam mana kita buat satu benda yang Allah menyelamatkan kita dengannya daripada panas akhirat. Inilah panas dunia, akhirat lagi hebat. Dengan sunnah ini, amalan ini. Kadang-kadang seorang dia nampak badannya dengan hina. Ini sunnah. Allah berfirman, "Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim." Di sisimu kecil, akan tetapi di sisi Allah besar. Besar. Buatlah niat yang baik, semoga Allah menyelamatkan kita. Sebab dalam satu hadis, api neraka tak akan sentuh tempat yang kena dengan air wudu. Sebab ramai salaf salihin suka dia mandi sebelum salat. Setiap salat dia suka mandi, tak nak wudu. Dia sekali. Kenapa? Sebab Nabi SAW bersabda, api neraka tak akan sentuh badan yang kena dengan air wudu. 5 kali. Tapi kita mengambil wudu dan ikutlah sunnah Nabi Muhammad SAW untuk kepala kita, untuk wajah kita, untuk telinga kita, atas, bawah, semua. InsyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan insyaAllah dengan ilmu ini, dengan apa yang kita dengar, kita beramal dengannya insyaAllah ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita, menyelamatkan diri kita, ahli keluarga kita daripada api neraka insyaAllah ta'ala, daripada sakaratul maut yang berat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua daripada kalangan orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang muliakan syairah Allah subhanahu wa ta'ala. آمين اللهم آمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية والسلامة. رب زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من العلماء. اغفر اللهم ذنوب الحاضرين والحاضرات واصلح اللهم شؤون الحاضرين والحاضرات وبارك اللهم في أعمال الحاضرين والحاضرات. اللهم ثبتنا وإياهم أكمل ثبات وأدخلنا في دوائر أهل الإخبات. واصرف اللهم عنا وعنهم جميع البلايا والمصائب والأمراض والعاهات والآفات. واكتب لنا ولهم الصحة والعافية والتوفيق والهداية والسلامات في الدين والدنيا والآخرة وبعد الممات. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا مددا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام واحفظنا من المعاصي والبلايا والآثام برحمتك يا كريم يا علام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الله أكبر أشهد أن لا